Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah edisi hari ini Rabu 26 Ogos 2020. Baik, kita terus saja dengan perkembangan COVID-19 di Sabah. Jumlah kumulatif kes di negeri ini kekal 417 dengan tiada pertambahan kes baharu semalam. Manakala satu kes sembuh dilaporkan di Tawau menjadikan daerah itu kembali zon hijau. Menurut infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, jumlah kumulatif pesakit sembuh di Sabah kini 397 kes. Seramai 12 pesakit masih menerima rawatan di hospital berpakar di negeri ini. Dua daerah masih mencatat kes aktif, iaitu Sandakan 11 kes dan Sempurna 1 kes. Angka korban akibat COVID-19 di negeri ini kekal 8 kes. Sementara itu, menurut kenyataan Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi, 422 individu masih menjalani kuarantin di rumah. 279 individu lagi menjalani kuarantin di 9 pusat kuarantin seluruh negeri. Datuk Dr. Christina juga memaklumkan terdapat pertambahan 1 kes kolera di Sempurna semalam, menjadikan jumlah kes di daerah berkenaan meningkat kepada 60 kes dan tertinggi di negeri ini. Secara keseluruhan, 105 kes kolera di negeri ini termasuk 36 kes tidak bergejala setakat ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah membuka sebanyak 49 kertas siasatan membabitkan kesalahan mengemukakan dokumen palsu sejak tahun lalu hingga kini. Seramai 46 individu ditahan dan 38 daripadanya dituduh di mahkamah. Pengarah SPRM Sabah S. Karunaniti berkata, kebanyakan individu yang ditahan melakukan kesalahan pemilikan kontrak berkaitan bekalan makanan untuk kantin dan asrama sekolah. Sehubungan itu, beliau mengingatkan kontraktor-kontraktor di Sabah agar meningkatkan pengetahuan mengenai kepentingan budaya berintegriti dan mengelak terlibat rasuah. Pastikan kontraktor-kontraktor yang berada di Sabah khususnya dan amnya di Malaysia tidak mengemukakan sebarang dokumen sokongan yang palsu untuk mendapatkan kontrak, kerana ia merupakan satu kesalahan di bawah Akta Seksyen 18 Akta SPRM 2009 dan juga di bawah Seksyen 471. Beliau ditemui media selepas memberi ceramah dalam seminar integriti anjuran Kementerian Kewangan Negeri Sabah dan SPRM di Kota Kinabalu. Menurut S. Karunaniti, seminar berkenaan diadakan berikutan terdapat banyak kes melibatkan kontraktor menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan projek baru-baru ini. Seminar sehari berkenaan dihadiri 100 peserta terdiri kontraktor di Sabah. Dalam tempoh Januari hingga Julai tahun ini, seramai 3,350 orang kena pengawasan OKP yang berdaftar direkodkan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Daripada jumlah itu, 889 OKP di Kota Kinabalu, 639 di Tawau, Keningau 419 dan Beaufort 325 orang. Diikuti Labuan 318 orang, Tuaran 267, Sandakan 229, Kudat 159 dan 105 di Ranau. Pengarah AADK Sabah Abdul Hamidi Ibrahim berkata, pelbagai program diwujudkan termasuklah program Outreach OKP bagi memastikan mereka mendapat rawatan dan pemulihan seperti yang ditetapkan. Selain daripada mereka, kita datang jumpa mereka, mereka juga perlu datang kepada pihak kami pada setiap bulan. Kita akan membuat beberapa program psikososial, program psychoeducation, program relapse prevention, program sokongan sosial. Paling penting, kita juga akan menyurin mereka. Kita akan ambil urin, kita pastikan mereka bebas daripada masalah dadah. Beliau ditemui pemberita selepas program Outreach OKP di Tanjung Batu, Tawau. Sementara itu, dalam rancangan AADK di Radio Tawau FM, Abdul Hamidi berkata, AADK mengenal pasti 12 kawasan berisiko tinggi penyalahgunaan dadah di negeri ini, termasuk 3 di Tawau, iaitu Balung, Morotai dan Tanjung Batu. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sabah Zon 1 Kota Kinabalu mencatat sebanyak 2,993 kes panggilan kecemasan operasi balai-balai sepanjang tahun lepas dengan purata 250 kes sebulan.
Menurut penguasa kanan Bomba 1, Hamzah Isnurdini, daripada jumlah itu 1,543 kes kebakaran, 1,148 kes penyelamatan dan 302 kes khidmat khas. Penyiasatan kes kebakaran merekodkan 259 kes kebakaran struktur dan 69 kes kebakaran kenderaan. Sejumlah 236 premis juga telah diperiksa di bawah Akta Perkhidmatan Bomba 1988 bertujuan menghapuskan bahaya kebakaran dengan jumlah notis yang dikeluarkan sebanyak 338. Beliau berucap demikian dalam Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC JBPM Negeri Sabah Zon 1 Kota Kinabalu. Seramai 33 pegawai dan kakitangan JBPM Negeri Zon 1 diraikan dalam majlis ini. Maritim Malaysia Zon Maritim Tawau menahan sebuah bot nelayan dipercayai menjalankan aktiviti di luar syarat sah lesen iaitu membawa muatan minyak petrol dan kayu di sekitar kawasan perairan sempurna serta nama juragan tiada dalam lesen bot. Kapten Maritim Siva Kumar Vengada Salam dalam kenyataan berkata bot nelayan itu ditahan kerana melakukan kesalahan di bawah enakmen Pelabuhan dan Dermaga Sabah 2002. Bot nelayan yang didaftarkan di Sempurna itu diperiksa pada kedudukan 1.5 Batu Nautika Timur Pulau Sepanggau sekitar jam 5.30 petang pada Isnin lalu semasa operasi Pluto Timur di kawasan perairan Sempurna. Seorang lelaki dewasa sebagai juragan dan seorang awak-awak lelaki kanak-kanak yang berumur dalam lingkungan 64 tahun dan 12 tahun ditahan dan bot diiring ke jeti Kem Azumi Sempurna untuk siasatan lanjut. Sabah Energy Corporation Sdn Bhd SEC dengan kerjasama Persatuan Milenial Usahawan Wanita Maju MAMS tampil menghulur sumbangan pelitup separuh muka kepada sekolah terpilih sekitar Kota Kinabalu. Ia khusus bagi kegunaan murid prasekolah hingga tahun 3. Sumbangan tersebut merupakan langkah proaktif SEC bersama MAMS membantu mengekang penularan COVID-19 sekaligus meringankan beban ibu bapa mendapatkan pelitup separuh muka untuk kegunaan harian anak-anak. Penyerahan 800 pelitup separuh muka ini diadakan di Sekolah Kebangsaan SK Sembulan Kota Kinabalu. Bantuan yang tidak seberapa itu akan dapat mengurangkan jangkitan penyakit COVID di Sabah, dapat membantu orang-orang yang susah dan memerlukan bantuan. Buat kali ini dengan sumbangan yang kami terima, kami hanya boleh sasarkan 3 buah sekolah. Bagi pihak warga sekolah sangat berterima kasih kerana kita tahu 70% murid-murid ataupun ibu bapa sini ekonominya keluarga mereka adalah sederhana. Jadi dengan sumbangan ini sekurang-kurangnya kita membantu kepada ibu bapa yang berpendapatan rendah. SEC merupakan badan berkanun negeri telah menyumbang 1.65 juta ringgit untuk petugas barisan hadapan, manakala 1.5 juta ringgit turut disumbangkan melalui kumpulan Sabah Energy untuk tabung bencana COVID-19 Sabah. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan bagi seluruh rakyat Malaysia. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang anda. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia tahun 2020. Merdeka! Sebab ini yang bertanggungjawab rakyat yang memang tiap-tiap tahun kita pun mau pasang time merdeka. Hari Kebangsaan itu adalah cukup bermakna. Selamat menyambut dan merayakan Hari Bulan Kebangsaan. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan Malaysia Prihatin. Sebelum Ogos pun sudah pasang sudah. Menandakan kita sebab dalam bendera ni dia ada arti menandakan kita rakyat Malaysia semua satu hati. Selamat Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia yang disayangi. Malaysia Prihatin. Selamat Hari Kebangsaan. Malaysia Prihatin. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan dan Malaysia Prihatin.
Baik, sekian berita pagi Sabah. Saudara, budayakan norma baharu pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Mazrona Kalinggalan. Assalamualaikum dan salam hormat.